Free energy. Generator yang saya DIY ni akan terus menghasilkan tenaga elektrik selagi mana saya tak berhentikan putaran motor tu. Bayangkan, korang ada sebiji lampu yang sentiasa hidup tanpa perlu bayar dekat TNB. Untuk merealisasikan pula projek ni, saya akan design 3D dulu. Saya sediakan 2 biji motor DC dan saya 3D print semua part lain. Untuk mudahkan skru semua part ni, saya gunakan heat set insert yang ini. Kita just tekan je guna solder iron. Nanti dia akan panas dan lekat kat dalam plastik kita tu. Ni saya install. Saya pakai skru. Ini M3 punya skru saya gunakan. Yang saya tengah pasang ni adalah holder untuk motor nanti. Ada 2 biji motor kan. Ni motor pertama. Tengah-tengah tu saya akan pasang macam gear lah. Okey, dah cantik masuk. Ini saya ada satu lagi macam pengayuh dia. Saya tak ada rantai, jadi saya pakai direct gear macam ni je. Saya pakai ni tak silap saya 10mm punya saiz shaft dengan bearing. Tu dalam tu bearing. Masukkan shaft kat tengah tu. Nice. Dan skru pula dekat dia punya platform. Ni konsep ni macam dynamo basikal. Kita naik basikal, tayar tu berpusing, lepas tu kita punya motor pun berpusing macam ni. Dan masa motor ni berpusing, kita akan generate tenaga elektrik. Ni saya ada multimeter, saya connect dekat saya punya motor dan saya try pusingkan. Tengok berapa volt saya dapat. Kecil sangat voltage yang saya generate menggunakan tangan ni. Kalau saya nak buat banyak lagi, saya kena pusing dengan laju. Dan kalau saya nak pusing dengan laju, saya kena buat conversion gear yang lebih tinggi. Yang ini tak cukup sangat. Oleh itu, saya memerlukan ini. Saya akan gunakan saya punya drill driver. Ini bit yang saya custom lah untuk saya punya projek ni. Masuk dekat dia punya chuck dan saya ketatkan. Saya attach dekat pengayuh tadi dan kita try tekan skru. Okey, try. Tengok berapa volt dia dapat. 2.4 volt. 2.4 volt. Boleh lah. Tapi ini bukan maksimum sebab ini bukan laju sangat dia pusing ni. Kalau ikutkan motor yang saya beli ni dalam 12 volt dia punya rating dia tu. Disebabkan motor ni boleh hidup pada voltage 3.5 minimum, jadi saya nak pakai USB modul ni. Ini USB modul senang, saya cocok USB Type C je. Saya solder dulu. Okey. Lepas tu saya sambung buat connection. Positif, negatif. Nice. Saya gamkan modul ni pakai glue gun. Ini akan bagi dalam 4.2 volt pada kita punya motor kejap lagi. Okey, saya tegam, saya pasang switch pula. Saya buat sambungan switch daripada modul tadi ke switch. Dan dah satu lagi hujung switch ni akan connect pada motor. Jadi motor ni akan dapat tenaga direct daripada kabel USB-C. Contoh saya cocok kabel ni, direct saya cocok dekat charger tau. Tok tu menyala. Dan bila saya onkan switch ni, okey, dah pusing. Ini motor satu berpusing. Apa jadi kalau motor ni berpusing dan motor yang ini memusingkan satu lagi motor ni? Motor ini akan menjana tenaga. Untuk test output daripada motor kedua tadi, saya akan gunakan JST connector. Senang saya nak buat sambungan kan. Saya akan letak motor kedua kat bertentangan arah motor pertama tadi dan buat connection terus ke JST. Ini JST saya dah panjangkan lah jadi kabel warna hitam putih lah. Tadi merah putih kan. Kita try cocok USB balik. Okey, saya turn on Saya akan turn on, kita tengok apa jadi. Sekarang motor kedua ni dah jadi generator. Saya boleh check output generator tu dengan cocok satu ni LED punya lampu, connect, try turn on. Tu menyala kan. Sekarang kita dah ada generator dekat motor kedua ni. Bila motor kedua ni berpusing je, dia akan hasilkan tenaga elektrik. Sekarang, apa akan berlaku jika saya sambungkan output daripada generator tu kepada input motor pertama ni? Kiranya, tenaga elektrik yang terhasil ni kita akan bagi balik pada motor pertama tu untuk memusingkan semula generator. Ni saya pakai diode ni supaya tenaga elektrik tu tak patah balik pergi ke motor kedua tu yang menjadi generator kita. Okey, sekarang saya dah ada simple generator kat sini. Kita ada dua motor, satu motor akan pusingkan motor satu lagi
Dan motor yang ini akan bagi balik tenaga ke motor yang awal ni. So dia akan looping macam tu. Saya akan tekan on, dia berpusing. Lepas tu saya akan cabut sumber tenaga dan tengok adakah litar ni masih lagi hidup. Okey. Nampak? Sekarang kita try. Boleh tak dia hidupkan lampu LED saya ni? Saya cocok Okey. Allah. Mati terus. Saya rasa dekat gear pengayuh ni, ini memberi rintangan tambahan lah. Jadi saya cabut kejap, buka, kita just pakai ni saja. Cocok, turn on Try. Okay, dah turn on. Saya try cabut dulu. Okey. Dia terus berpusing. Sekarang saya pasang pula saya punya LED. LED ni low power punya. Kalau banyak sangat power saya takut dia berhenti pusing. Tengok. Okey. See? So, inilah dia free energy. Cuma bising sikit lah untuk produce tenaga yang cukup untuk hidupkan saya punya LED ni. Tapi saya tak tahu nak turn off macam mana. Saya rasa saya kena potong kot. Saya kena potong lah wayar di belakang ni. Sekejap Dah potong wayar tu barulah boleh matikan dia. Sebab dah tak ada tenaga yang looping daripada sini pergi ke motor pertama balik. Ya ke? Kita try sekali lagi. Saya cocok USB saya. Saya turn on. Okay, hidup jalan. Saya boleh turn off. Saya cabut wayar. Saya turn on. Kita hidup juga. Sebabnya apa? Kat bawah ni ada bateri. Tu trik dia. Kalau korang pernah jumpa banyak video free energy kat internet ni kan, konsep dia lebih kurang je. Tipu semua sebab nak dapat view saja. Okay, kenapa tak wujud? Kenapa idea ni tak boleh pakai? Kalau kita buat simple test, ambil multimeter, kita check dulu kita punya input. Ni motor pertama kita dapat dalam 3.5 volt. Ni power yang saya provide. Tengok dia punya motor kedua yang generate tu dalam 2.7 volt. Lebih rendah daripada input. Untuk bagi mudah faham, saya lukis lah. Bayangkan kita ada dua motor kat sini, kita sambungkan antara satu sama lain. Motor pertama ni kita akan provide dia dengan 10 watt punya tenaga. Ini akan masuk ke motor pertama. Motor pertama ni akan pusingkan motor kedua dan dia akan hasilkan tenaga. Dan tenaga yang dihasilkan tu akan lebih rendah daripada 10 watt. Boleh jadi 7 watt, boleh jadi 8 watt, boleh jadi 5 watt. Ini disebabkan motor pertama tu maybe boleh dapat dalam 9 watt je dia produce tenaga. 1 watt dah hilang sebab kat motor ni ada power loss. Power loss dekat haba, geseran, dekat part elektromagnetik ke apa, ada power loss. Sama macam motor kedua kita, akan ada power loss juga. Kita anggaplah 1 watt hilang. Jadi kat sini kita akan dapat dalam 8 watt saja sebab 1 watt lagi dah hilang. Anda kata macam saya punya setup ni kan, kat tengah ni saya ada macam gear lagi tau, ada something lah. Benda ni semua akan tambahkan power loss dalam bentuk geseran. Maka hilanglah lagi power kat sini. Ini contoh je lah. So kalau ini total kita dah tolak 3, jadi 7 watt output. Ni kalau litar macam ni lah. Cuma projek saya ni, output daripada generator ni akan sambung balik sebagai input pada motor pertama. Jadi macam ni. Motor pertama ni akan produce dalam 9 watt tenaga sampai kat sini. 7 watt je tinggal. Lepas tu pula kita padam, kita disconnect sumber tenaga ni. Output daripada generator tu akan bekalkan tenaga untuk motor yang awal, yang pertama ni. 7 watt saja. Bila 7 watt kat sini dah buang 1 watt, jadi 6 watt tinggal kat sini. Dia boleh produce 6 watt. Bila pergi kat motor kedua balik, generator tu, kurang lagi 2 watt. Jadi dalam 4 watt. So makin lama makin kurang. Lama-lama motor mati. Kalau ikut istilah free tu, di mana kita boleh wujudkan tenaga daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba kita wujudkan je tenaga kan, tak boleh. Tapi kalau free yang dimasukkan tu, tenaga percuma tu dimasukkan dengan kita curi TNB ke apa kan, itu mungkinlah kita kata free sebab kita mencuri. Still ada cost sebenarnya, cuma cost tu dekat pihak orang lain, bukan kat kita. Kita buat sistem solar, dapat tenaga daripada cahaya matahari, kita tak bayar TNB. Tapi still bukan free.
Sebabnya tenaga tu dah ada, datang daripada tenaga solar. Cuma kita convert saja, bukan free daripada tak ada kepada ada. Dan nak dapat tenaga solar tu pun kita kena keluarkan kos juga, kena keluarkan duit, ready duit. Sebab kita kena beli tools yang diperlukan untuk mengubah daripada tenaga solar kepada tenaga elektrik. Sebab tu kita bayar TNB. TNB ni bukan kerja dia tiba-tiba dia cipta tenaga, tak. TNB ni dia gunakan arang batu, dia gunakan petroleum, dia gunakan gas asli, dia gunakan hidroelektrik. Itu semua kaedah yang digunakan untuk convert tenaga daripada satu format kepada format tenaga yang lain. Kalau TNB jana tenaga daripada hidroelektrik, bermaksud empangan tu mempunyai tekanan air yang tinggi. Tekanan air yang tinggi tu memusingkan turbin, turbine. Dia pusingkan turbine tu. Turbine tu berpusing akan menghasilkan elektrik. Macam ni. Kita pusing, dapat elektrik kat sini. Cuma saya pusing ni tak laju lah. Kalau kita pusing dah laju, ini spek untuk motor ni dalam 12 volt. Kalau capai kelajuan maksimum, dia akan dapat output 12 volt. Kalau korang rasa video ni menarik, ada banyak lagi video menarik dekat YouTube channel Berani Buat. Pergi je, subscribe kat situ sekali. Cek saya punya playlist. Ada eksperimen, ada ajar multimedia, ada ajar pasal solar, ada ajar pasal website ada, bertukang kayu pun ada. Okay, jumpa dalam next video. Assalamualaikum.